Alhamdulillah, syukur kita diberi peluang hari ini dan bulan Ramadan kita bertemu lagi. Pagi tadi kita dah bersama dengan rakan-rakan Usrah Pagi kan. Syukur Alhamdulillah, tiada lain tiada bukan tujuan kita bertemu pada hari ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan kita terus berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah, semoga misi kita terus dilancarkan untuk membina syurga di rumah, agar terbinanya rumah di syurga kita. Bila dah ada rumah dalam syurga, mudah-mudahan Allah panggil kita sebagai penghuninya untuk kita masuk syurga ramai-ramai bersama ahli keluarga. Aminkan doa ini. Inilah misi kita, satukan ummah dengan ilmu, menjadi satu tumpuan paksi bagi TV Al-Hijrah. Dan teruskan, kita teruskan pagi ini bersama dengan seorang tetamu yang akan berbicara tentang ganjaran 700 kali ganda. Cukup indah menjadi umat Islam ni. Ada banyak sangat perkara kita buat sikit, tapi Allah beri ganjaran cukup luar biasa. Apatah lagi dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah, merupakan jurucakap Masjid Taman Nusa Bayu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Harapnya keadaan di sana sihat sejahtera ya Datuk. Alhamdulillah, semua sejahtera insya-Allah. Syukur Datuk. Dan bulan Ramadan ni Datuk, kita belum lagi habis minggu dan bulan Ramadan ni. Inilah bulan yang kita doakan 2 bulan yang lalu, kita nantikan. Kita minta pada Allah supaya kita diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan. Dan bukan kita saja, para sahabat Rasulullah SAW juga mendoakan semoga mereka sampai dalam bulan Ramadan. Bulan ini nantikan. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan kenapakah bulan Ramadan ni banyak kali kita dah dengar, tapi kita nak ingatkan diri kita balik, kenapa ianya dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, bulan Ramadan ini bulan yang sangat dinantikan oleh orang-orang beriman, kerana pada bulan ini adalah bulan yang penuh dengan pusingan bonus, bulan kita diampunkan dosa, bulan pintu syurga dibuka dan macam-macam lagi. Dan sememangnya bagi orang beriman sepatutnya bila mendengar Nabi menyebut pada bulan ni pintu syurga dibuka, pasti ada keterujaan untuk dia. Sebagaimana ada orang dia begitu teruja bila mendengar ada restoran baru nak dibuka, misalnya restoran terkenal. Dia mendengar ada shopping kompleks baru nak dibuka, dia pun beratur panjang. Dia mendengar ada handphone yang model terbaru nak dibuka, pintu dijual pagi. Orang ada keterujaan. Ataupun ada persembahan artis misalnya pukul 8 malam, pukul 6 pagi orang dah teruja berbaris dan sebagainya. Jadi bagi orang beriman pula, dia ada keterujaan. Bila Nabi sebut bulan ini pintu surga dibuka, jadi keterujaan itu yang menyebabkan bulan Ramadan ini dinantikan oleh kalangan orang-orang beriman. Maka kalau kita tidak ada keterujaan kepada bulan Ramadan, maka ada sesuatu yang tak kena. Paling kurang kalau tak teruja pun kita ada kegembiraan. Kegembiraan kerana dapat panjang umur, bertemu balik. Tapi ada orang memang gembira pun tidak. Bahkan dia merasa Ramadan ni satu menyusahkan dia. Dia merasakan rutin kehidupannya terpaksa berubah dari segi pakaiannya, cara makan. Ini dia rasa tak seronok. Tapi jangan pula kita seronok atau gembira Ramadan ni dengan benda yang tak sepatutnya. Contohnya terlalu gembira dengan makan. Misalnya makanan yang pilihan yang banyak di bazar Ramadan, di buffet Ramadan, macam-macam. Boleh gembira, tetapi bukan itulah. Yang nak kita gembira sekali adalah Allah Ta'ala panjangkan usia kita, dapat berjumpa kawan-kawan kita pun ramai yang tak berkesempatan lah berjumpa Ramadan. Kemudian kita dapat ibadat, lutut okey lagi, boleh sembahyang tarawih. Jadi ini semua kita rasa gembira lah dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Allah cukup luar biasa. Dan hari ini kita beri tumpuan kepada balasan 700 kali ganda. Bukan kaling-kaling ya Allah tawarkan. Kalau macam Datuk tadi katakan, saya tertarik bila ada tawaran-tawaran, kita semua beratur. Dan kali ini Allah terang-terangan tawarkan secara terbuka buat kita semua. Semua orang ada pilihan. Ada duit, tak ada duit, miskin atau kaya, tak ada satu istilah pada mereka tidak dapatkan peluang ini. Apakah peluang pada kita untuk merebut ganjaran 700 kali ganda ni Datuk? Ya, banyak amalan kita boleh buat. Tapi ialah, pertama kita nak jelaskan, Allah punya tawaran bonus tak sama macam tawaran bonus yang diberikan oleh makhluk. Itu tak sama. Misalnya pihak pemerintah umumkan bonus untuk bajet misalnya. Tapi untuk kita dengan awam saja, artinya ada had-had dia. Ataupun kita boleh bagi bonus kepada pelanggan yang datang. Tapi mungkin 100 yang pertama. Manusia tak akan mungkin bagi bonus atau bagi ganjaran
semua orang dapat, tak dapat. Berbeza dengan Allah Ta'ala, bonusnya unlimited. Masya Allah. Terbuka kepada sesiapa saja. Yang baik, yang tak baik, yang beriman, kurang beriman, yang kuat beramal, tak kuat beramal, sesiapa saja. Ini bezanya. Tapi tak ramai orang yang sahut seruan ini. Antaranya adalah, ini yang paling mudah untuk kita nak cari ganjaran di bulan Ramadan ini, adalah kita dengan bersedekah. Bersedekah ni antara amalan yang paling mudah untuk dilakukan. Dan kita jangan bersedekah nak tunggu sedekah ni kena ada duit banyak apa, tidak. Bulan-bulan puasa ni apa saja yang kita mampu bersedekahlah. Sehingga ada satu hadis Nabi pernah menyebut, tasaddaqu walau bitamratin. Bersedekahlah kamu walaupun hanya sebiji kurma saja. Bayangkan, ni bulan puasa banyak kurma. Saya ingat ada orang rumahnya berkotak-kotak kurma, dapat hadiah orang bagi macam-macam. Jangan dibazirkan, disedekahkan. Tasaddaqu, sedekahlah kamu walaupun sebiji kurma. Fa innaha tasuddu minal ja'i. Sebab sebiji kurma itu boleh mengenyangkan orang yang lapar. Wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sebiji kurma itu boleh memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Bayangkanlah. Ada sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau saya sebiji kurma pun tak ada, macam mana nak sedekah ya Rasul? Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jagalah diri kau daripada kena api neraka walaupun kau bersedekah setengah biji kurma. Bayangkan, satu biji kurma, potong dua, sedekahkan pada orang. Barang siapa yang tak ada, kata Nabi, kurma pun tak ada, fabi kalimatin thayyibah, maka caranya adalah kau cakap jelah benda yang baik-baik. Hadis Bukhari Muslim. Sebagai contoh, kita sedang berpuasa, jalan, pergi ke bank, pergi ke masjid, ada orang susah, minta bantuan, minta tolong. Afdalnya kita bantulah mana yang mampu. Tapi janganlah pula kita dah lah tak menolong, kita kutuk pula dia. Ini apa minta sedekah ni? Ni ada permit ke minta sedekah? Tak nak bagi, tak nak sajalah. Tak payahlah kita dengan mengeluarkan perkataan yang tak baik. Terutama kita di bulan Ramadan ini. Maka kalau kita nak sedekah tak ada apa-apa duit, cakap je lah yang baik-baik, doakan, berikan kata-kata semangat. Sebab itu ayuh kita mengajak muslimin muslimat. Banyakkanlah bersedekah pada bulan ini. Tak kira lah masa kita ada duit, masa tak ada duit. Macam sekarang ni orang tengah dapat gaji, okeylah. Ada duit sikit. Tapi nanti kalau tak ada duit, tak ada gaji, jangan pula tak bersedekah langsung. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, ada satu orang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, saya nak sedekah. Tapi saya nak sedekah dalam keadaan sedekah yang pahala paling besar. Apa cara sedekahnya ya Rasul? Apa jawab Nabi? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau kalau nak pahala banyak, pertama sedekahlah ketika engkau sihat. Ini nombor satu. Ada orang sekarang dia sedekah sebab dia sakit. Dia nak mengambil berkat daripada sedekah itu untuk menyembuhkan sakit dia. Ada orang sakit kanser, sakit macam-macam lah. Jadi dia dengar ceramah ada ustaz sebut sedekah menolak bala, jadi dia pun sedekah. Itu pun okey. Tapi yang paling afdal masa sihat. Masa sekarang tengah sihat. Yang kedua, kamu sedang rakus dengan dunia. Tengah sibuk bekerja, mencari rezeki, buat part time, siang malam bekerja, buat job banyak-banyak. Ketika rakus itu sedekah. Yang ketiga, ketika engkau takut miskin. Risau jadi miskin. Nanti kalau ada RM5 bagi orang, apa yang ada tinggal, itu dia takut miskin. Dan yang keempat, ketika engkau tengah berangan nak jadi orang kaya. Nabi sambung, wala tumhilu hatta iza balagati hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulanin. Jangan kau tunda sedekah sampai-sampai nyawa dah ada di tenggorokan. Kemudian ketika itu barulah kau tergigih nak menyatakan li fulanin kaza wa li fulanin kaza. Harta ini untuk si fulan, harta tanah di sini untuk si fulan, rumah di sini untuk si fulan. Baru tergigih nak membagi-bagikan pembahagian. Padahal waqad kana li fulan. Padahal kau bila-bila masa saja harta itu yang kau gilakan jaga itu tadi akan menjadi warisan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu bersedekahlah. Jangan jadi orang kedekut dan tamak. Menolong orang kita tak ada, menimbun harta tak agak-agak. Orang miskin kita buat tak nampak. Itu jauhkan perangai kita di bulan Ramadan.
Allahu Akbar. Dalam maksud Datuk tu ya. Dengan orang miskin tu buat tak nampak, risau nanti Allah pun buat tak nampak pandang kita nanti Datuk ya. Dan kita akan bereaksi ke kembali pas ini. Kita juga nak tahu Datuk, kita faham bahawasanya ganjaran pahala ni 700 kali ganda Allah beri di alam akhirat. Tapi luar biasa sedekah ni Allah beri segera di bumi lagi, di hidup di dunia lagi. Semua itu kita akan bongkar selepas ini, kembali lepas kita berehat seketika insya-Allah. Baik. Sesungguhnya sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Hadis riwayat Tabrani. Ayuh, sucikanlah diri kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Subhanallah, cukup luar biasa. Tadi Datuk ada menyatakan ada 4 perkara yang perlu kita bersedia untuk bersedekah ketika kita sihat. Ini waktu terbaik. Ketika kita rakus berkehendak kepada dunia. Ketika kita rasa risau pada miskin. Dan situasi keempat, tengah kita berangan-rangan nak jadi kaya. Datuk, antara 2 perkara yang saya lihat di sini, kita sangat sebagai manusia biasa, semua akan risau jadi miskin, jadi papa kedana, jadi tidak ada kewangan yang cukup. Dan kita juga semua orang berangan-angan nak jadi kaya. Siapa yang tak nak, Datuk? Datuk, dalam 2-3 perkara ni Datuk, apakah yang Allah beri ganjaran? Adakah benar dengan bersedekah ini boleh membuka segala pintu hijab rezeki? Adakah ia yang benar, Datuk? Baik, terima kasih. Sememangnya bersedekah ini adalah amalan yang magic, yang luar biasa sekali. Tidak seperti ibadat-ibadat yang lain yang memakai kudrat yang banyak, memakan masa yang banyak. Sedekah ini dia lebih kepada kesanggupan untuk berkongsi rasa dengan orang lain. Sebab itu, subhanallah, ada banyak sungguh manfaat sedekah ni. Bukan untuk saja manfaat pada orang menerima, bahkan kepada kita. Pertama sekali, dia meningkatkan keberkatan kita lah. Berkat ni seperti yang disebutkan oleh ramai para asatizah, bulan Ramadan ni bulan yang penuh berkat. Jadi dengan kita bersedekah, menambahkan lagi keberkatan itu. Sebab itu, dia sedekah bulan Ramadan ni, pahalanya tak sama dengan bulan lain. Jadi sememangnya bulan puasa ni kita maklum apa saja amalan tu lain daripada kiraan lain. Baik itu kita melihat dalam sirah Nabi SAW, dia tidak meninggalkan bersedekah. Walaupun Nabi ni tidaklah kaya, tapi tak meninggalkan sedekah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW ajwadun nas bil khair. Nabi ni orang paling pemurah lah dalam menolong orang. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi bulan Ramadan ni dia lebih pemurah lagi berbanding dengan bulan lain. Apa sebab? Kerana bulan Ramadan pahala sedekah ni luar biasa banyak. Bulan puasa ni tuan-tuan jangankan sedekah, tidur pun dapat pahala. Tidur je. Macam kita duduk terlelap pun dapat pahala. Kata ulama, naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah sedekah, adalah ibadah. Mungkin ada, kita pernah dengar ada orang kata jangan banyak tidur bulan puasa nanti batal puasa. Tak ada. Dia Ramadan, dia tidur tidak membatalkan puasa. Tetapi tidur itu kalau dibuat dengan niat yang betul boleh jadi ibadah. Misalnya niat kerana menyimpan tenaga beribadat malam, kita nak mengelakkan daripada mata menengok maksiat, maka dia akan dapat pahala ibadah. Yang kedua, bulan puasa, dia punya amalan dia dibayar berkali-kali ganda. Kullu hasanati bi'ashri amsalihha ila 700 illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan anak Adam itu dibayar pahala 10 sampai 700. Masya-Allah. Tapi kecuali puasa. Puasa aku sendiri yang bayar. Masya-Allah. Ulama ada yang buat kiraan. Hari biasa, satu amalan kita buat, dibayar 10 kali ganda. Mana sedekah RM1, dibayar markah RM10. Bulan Rejab, 70 kali ganda. Bulan Syaban, 700 kali ganda. Bulan Ramadan, 1000 kali ganda. Dan lebih lagi. Subhanallah. Harga lantainya 1000. Lebih wallahualam, Allah Ta'ala punya baik. Sebab itu saya sering mencadangkan kepada jemaah, pada masyarakat, kita ubahlah budaya duit raya, kita bagi duit Ramadan, dapat pahala lagi banyak. Kalau kita bagi duit raya Syawal 10 kali ganda je. Tapi kalau bagi Ramadan, start pada hari ni sampai hujung puasa, dapat 1000 kali ganda dan lebih lagi. Sebab itu ini semua atas kebijaksanaan. Work smart, jangan work hard. Ibadat ni work smart. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, bila kita banyak sedekah, bantu orang bulan puasa ini, kita dapat mengambil pahala orang itu. Menyedut pahala orang itu. Saya ambil contoh, Nabi pernah sebut, man fatara sa'iman,
kana lahu misli ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Hadis Tirmizi. Siapa belanja orang puasa berbuka, maka segala pahala orang yang berpuasa yang dia belanja itu akan diambil oleh dia. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Tetapi tidaklah mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dengan kita memberi makan kepada orang berbuka, dia mendapatkan pahala ekstra lagi. Ini work smart dia panggil. Baik itu, sekali lagi saudara, Nabi SAW, dia tidak tinggalkan 7 perkara dalam kehidupan dia. Apatah lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Pertama sekali, tahajud. Yang kedua, jaga air sembahyang. Yang ketiga, beristighfar setiap masa. Yang keempat, bersedekah tiap hari. Yang kelima, jaga sembahyang duha. Yang keenam, baca Quran tiap-tiap hari. Dan yang ketujuh, tidak meninggalkan berjemaah di masjid. Jadi 7 ini semua kita boleh buat pada bulan Ramadan. Kalau tak mampu, pilih satu. Salah satunya adalah bersedekahlah setiap hari. Jadi ini hikmah pertama, berkat untuk kita. Hikmah yang kedua adalah kita nak menolong orang. Sedekah ataupun infak ini kita bantu orang yang memerlukan, yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa. Dengan kita beri bantuan pada mereka, kita menggembirakan hidup orang. Baik. Tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, muka manis, mulut pun peramah. Kalau itulah sikap kita, bayangkanlah berapa berkatnya kehidupan kita, dan orang pun gembiralah kerana dengan bantuan kita. Ini antara contohlah beberapa hikmah kita bersedekah ni, insya-Allah. Cukup luar biasa menjadi orang yang bersedekah ni ibarat kita melabur ya Datuk. Dan pelabur ni mesti dengan ilmu lah Datuk katakan tadi, kita ni kena bijak dan cukup luar biasa. Allah dan Nabi Muhammad SAW dah bagi kita beberapa tips untuk kita raih pahala yang cukup luar biasa. Macam Datuk katakan tadi, kita ni kalau boleh nak dapatkan pahala orang yang mengaji Quran, kita mengaji pun kurang Datuk ya. Orang yang solat tahajud, yang dan sebagainya. Kebanyakan aktiviti ni berada di masjid. Dan cakap tentang masjid ni Datuk, saya faham Datuk bukan juru cakap Masjid Taman Nusa Bayu, dan difahamkan juga Masjid Taman Nusa Bayu ni memerlukan perhatian, memerlukan sedekah pada orang ramai. Mungkin kita boleh kongsikan peluang untuk orang ramai ni Datuk, kita nak kongsikan apakah antara peluang-peluang pahala yang kita mungkin boleh rebut pada mereka yang bakal beribadah, mengaji Quran, bertahajud dan macam-macam lagi lah di sana. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa yang diperlukan oleh Masjid Taman Nusa Bayu. Alhamdulillah, terima kasih kerana peluang yang diberikan. Pagi ini saya ingin mengajak diri saya dan para penonton sekalian, saudara-saudari. Pagi ini ada peluang untuk kita dapat pencen kubur lah, untuk pencen kubur kita. Iaitu kita nak membantu saudara-saudara kita di Taman Nusa Bayu, di Mukim Pulai, Johor Bahru, yang sekarang ini sedang berusaha untuk nak mengumpul dana, nak membela sebuah masjid. Jadi masjid ini saya kira kita kena bantulah. Apa sebab? Ini memang clear cut pencen kubur kita. Masjid Taman Nusa Bayu ni adalah projek masjid baru yang telah pun mendapat kelulusan rasmi pada tahun 2020 oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, dan juga dapat kelulusan mengumpul dana daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Artinya ini projek yang rasmi, official lah, legit. Dan pembinaan masjid ini menelan belanja sebanyak 4 juta ringgit. Dan kita niat nak menampung kapasiti untuk 1,000 orang jemaah. Kenapa pihak Taman Nusa Bayu nak membela masjid ini? Sebab di kawasan taman ini tidak ada surau, tak ada masjid. Jadi penduduk Taman Nusa Bayu tak dapat nak melaksanakan solat fardu 5 waktu berjemaah dan juga solat Jumaat. Mereka terpaksa ke tempat lain. Sedangkan penduduk Taman Nusa Bayu ni dia ada taman-taman sekeliling dia. Ramai, banyak taman. Ada Taman Nusantara Prima, ada Pakmen Bayu Angkasa, ada Taman RMMJ Nusa Bayu. Dan penduduk pula semakin bertambah. Sekarang ni dah mencecah 15,000 orang penduduk. Dan 40% daripadanya adalah penduduk beragama Islam. Jadi ketiadaan surau ataupun masjid di kawasan ini menyebabkan penduduk-penduduk ini tak dapat nak melaksanakan ibadah secara beramai-ramai. Tak dapatlah nak mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Jadi setelah diambil kira pelbagai aspek, jadi amat wajarlah Masjid Taman Nusa Bayu ini dibangunkan
untuk kemudahan orang Islam. Tetapi mereka tak akan mampu melaksanakannya tanpa bantuan kita. Sebab itu kita nak mengajak pagi ni, mari saudara-saudari para penonton sekalian, ini betul-betul pencen kubur betul ni. Bantu buat banner di ibadah, pahala kita dapat. Ingat, kita work smart, jangan work hard. Itu yang paling mustahak sekali dalam mencari ganjaran ini, insya-Allah. Masya-Allah, cukup luar biasa. Dan orang ramai juga nak tahu apa antara perkembangan terkini. Dah sampai mana tahap kesiapan Masjid Taman Nusa Bayu ni, ataupun masih lagi baru nak bermula sebenarnya, Datuk? Majlis pecah tanah telah pun diadakan. Projek ini seperti yang saya sebutkan tadi menelan banjir 5.3 juta. Alhamdulillah, terkini Masjid Taman Nusa Bayu dah berjaya mengumpul sebanyak 3.1 juta. Kita ucap ribuan terima kasih kepada para penonton kita, saudara-saudara kita yang banyak bantu, bukan saja daripada tanah air kita, bahkan daripada Singapura, daripada Brunei Darussalam, dari Thailand, dari Indonesia. Terima kasih banyak. Tapi masjid ini masih lagi memerlukan 2.1 juta lagi untuk nak melengkapkan lagi pembinaan mereka. Jadi insya-Allah majlis pecah tanah pun telah dilakukan oleh pihak Exco Kerajaan Negeri. Jadi saya ingat benda ni kalau dapat dikumpulkan segera, bolehlah digunakan dalam masa terdekat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Dan di paparan kaca televisyen maupun di Facebook dah ada maklumat 2 bank account, dan juga anda boleh juga ke www.masjidnusabayu.com untuk dapatkan maklumat, dan nombor telefon semua tertera di situ. Datuk, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ilmu. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan Datuk, dimakmurkan segala hajat, diberikan kesihatan yang baik untuk terus mendidik kita dan menyatukan kita semua dengan ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Datuk. Ada rezeki rumah, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Datuk. Dan kepada semua para penonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para penonton, kita akan berekstika kembali. Pas ini kita nak selusuri perjalanan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187 bersama dengan Imam Masjid Negara, tiada lain tiada bukan Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim. Dah pun bersedia dengan saya. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau sekejap je lagi. Sesungguhnya sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Hadis riwayat Tabrani. Ayuh, sucikanlah diri kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah.